Murid-murid, mari kita perhatikan dua keping gambar ini. Kedua-dua gambar yang ditunjukkan menunjukkan satu persamaan, iaitu kunci berkarat dan paku besi berkarat. Mengapakah kunci atau paku besi berubah menjadi keperangan ataupun karat setelah terdedah pada udara untuk beberapa hari? Salam sejahtera, saya Cikgu Mahfariza, guru sains anda untuk hari ini, dan topik yang akan dipelajari adalah daripada bab 4 tingkatan 3, iaitu siri kereaktifan logam. Untuk pembelajaran pada kali ini, murid-murid haruslah boleh 1. Membina siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas terhadap oksigen serta menulis persamaan bagi tindak balas tersebut. 2. Menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Ya murid-murid, berbalik kepada persoalan sebentar tadi, mengapakah paku besi dan kunci berkarat? Apakah tindak balas yang terlibat ke atas paku besi ini? Paku besi dan kunci merupakan contoh-contoh logam yang boleh ditemui dengan banyaknya dalam kehidupan seharian kita. Seperti yang telah kita ketahui, logam merupakan unsur yang banyak ditemukan dalam kerak bumi dalam bentuk sebatian. Ianya disusun dalam satu siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan logam tersebut bertindak balas dengan oksigen. Maksudnya, kebolehbakaran sesuatu logam dengan oksigen. Logam yang lebih reaktif atau cergas akan menghasilkan pembakaran yang pantas, manakala logam yang kurang cergas atau kurang reaktif akan terbakar dengan perlahan ataupun tidak menunjukkan apa-apa perubahan. Ya murid-murid, logam yang bertindak balas cergas dengan oksigen akan ditempatkan di bahagian atas siri kereaktifan logam. Manakala logam yang kurang cergas bertindak balas dengan oksigen akan ditempatkan di bahagian bawah siri kereaktifan logam. Begitulah caranya untuk membina satu siri kereaktifan logam. Okey, cikgu akan berikan beberapa contoh tindak balas kimia untuk menunjukkan bagaimana kita dapat membina satu siri kereaktifan logam. Contoh logam yang akan digunakan adalah magnesium, kuprum, aluminium dan zinc. Keempat-empat logam ini akan ditindakkan dengan oksigen. Hasilnya adalah seperti berikut. Magnesium didapati terbakar dengan api putih berkilauan. Aluminium didapati terbakar dengan nyalaan yang terang. Zinc didapati nyalaan terang secara perlahan. Kuprum didapati baraan malap. Berdasarkan hasil pemerhatian yang dijalankan tadi, kita dapati logam yang paling aktif adalah magnesium, manakala logam yang tidak aktif adalah kuprum. Jadi, susunan kereaktifan logam secara tertib menaik akan dimulai dengan kuprum dan diakhiri dengan magnesium. Aluminium adalah logam yang lebih cergas berbanding zinc. Ya murid-murid, akhirnya kita dapat membina satu siri kereaktifan logam untuk 4 jenis logam tadi. Susunan bermula dengan logam kuprum diikuti dengan logam zinc, diikuti dengan logam aluminium dan diikuti dengan logam magnesium. Menulis persamaan tindak balas kimia ke atas tindak balas yang berlaku. Ya murid-murid, untuk menulis persamaan tindak balas kimia yang berlaku, kuprum bertindak balas dengan oksigen membentuk sebatian kuprum oksida. Zinc bertindak balas dengan oksigen membentuk sebatian zinc oksida. Aluminium bertindak balas dengan oksigen membentuk sebatian aluminium oksida.
Magnesium bertindak balas dengan oksigen membentuk sebatian magnesium oksida. Seterusnya, marilah kita memahami kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Kedudukan karbon ditentukan dengan membandingkan kecenderungannya untuk menyingkirkan oksigen daripada sebatian oksida logam. Rajah A. Dalam eksperimen ini, kedudukan karbon adalah lebih tinggi daripada logam di dalam siri kereaktifan logam. Oleh itu, karbon boleh menyingkirkan oksigen yang terdapat pada sebatian oksida logam. Hasilnya, logam tulen diperolehi. Rajah B. Dalam eksperimen ini, kedudukan karbon adalah lebih rendah daripada logam dalam siri kereaktifan logam. Sebatian oksida logam tidak bertindak balas dengan karbon. Logam tulen tidak diperolehi. Murid-murid, inilah siri kereaktifan logam yang terbentuk melalui pemerhatian ke atas tidak balas pembakaran sebatian logam dengan karbon. Kedudukan karbon adalah di antara aluminium dan zinc. Seterusnya, kita akan memahami kedudukan hidrogen di dalam siri kereaktifan logam. Kedudukan hidrogen ditentukan dengan tindak balas penurunan hidrogen dengan logam. Mari kita kaji rajah berikut. Rajah A. Eksperimen ini menunjukkan tiada perubahan yang berlaku dalam oksida logam apabila gas hidrogen kering melaluinya. Ini kerana logam itu terletak di bahagian atas gas hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Rajah B. Eksperimen ini menunjukkan berlaku perubahan ke atas oksida logam apabila gas hidrogen kering melaluinya. Ini kerana logam itu terletak di bawah gas hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Logam tulen terbentuk melalui penurunan gas hidrogen. Kesimpulan bagi eksperimen tadi, dalam rajah A, logam yang kedudukannya dalam siri kereaktifan logam lebih tinggi daripada gas hidrogen tidak menunjukkan sebarang perubahan. Manakala pada rajah B, menunjukkan berlaku perubahan tindak balas kimia kerana logam seperti ferrum, timah dan plumbum terletak di bawah gas hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Sebatian logam ini diturunkan dan diuraikan kepada logam tulen dan gas karbon dioksida dihasilkan. Baiklah, kita sudah sampai di pertengahan pembelajaran. Sebagai pengukuhan, murid-murid haruslah boleh mencuba untuk menjawab soalan yang dibekalkan ini. Praktis formatif 4.2. 1. Apakah siri kereaktifan logam? 2. Nyatakan logam yang paling reaktif dalam siri kereaktifan logam. 3. Nyatakan logam yang paling tidak reaktif dalam siri kereaktifan logam. Seperti biasa, murid-murid boleh membuat rujukan atau berbincang sesama rakan untuk mendapatkan jawapan yang betul. Akhir sekali, cikgu berharap murid-murid sudah boleh membina siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas terhadap oksigen serta menulis persamaan bagi tindak balas tersebut. Menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Selain itu, murid-murid juga boleh membuat rujukan pada pautan yang cikgu sediakan ini. Nanti anda akan mendapat lebih banyak maklumat tambahan. Okey, semoga murid-murid dapat belajar dengan baik pada kali ini. Sampai kita bertemu lagi. Bye!